Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton eksplorasi misteri mistik ini, channel Studio NS Production. Saya Nazir Saleh dan kakak saya Ponita akan membawa anda ke makam di mana terletaknya makam Sultan Ali. Ya, ini anak kepada almarhum Sultan Husin. Pada episod yang lepas, boleh rujuk episod yang lepas seperti yang saya sediakan link video ini. Jadi saya ceritakan sedikit makam berkenaan makam Sultan Ali ni. Di sini terdapat catatannya. Jadi saya bacakan makam Sultan Ali. Lokasi makam ini terletak di dalam kawasan Masjid Umbai Melaka. Sultan ini merupakan sultan putera kepada Sultan Husin, Sultan Johor Singapura yang dilantik oleh Inggeris pada tahun 1819. Semasa pemerintahannya, baginda dan Temenggung Ibrahim telah bersaing bagi menguasai tampuk pemerintahan kerajaan Johor. Baginda terpaksa menyerahkan kuasa kepada Temenggung Ibrahim akibat campur tangan Inggeris, dan baginda telah berundur ke Kesang Muar Johor. Sultan Ali telah mangkat pada 1877 dan telah dimakamkan di Umbai Melaka. Makam Sultan Ali telah diwartakan sebagai monumen lama dan tapak tanah bersejarah di bawah Akta Benda Purba bilangan 168/1976 pada 27 bulan 3 pada 1980. Jadi itulah serba sikit berkenaan maklumat Sultan Ali. Jadi di sinilah kedudukan makamnya. Inilah makam Sultan Ali. Letak betul-betul bersebelahan dengan Masjid Umbai Melaka. Di sini kita lihat makamnya dipelihara dengan baik dan dijaga dengan baik. Alhamdulillah. Mosek mosek ke apa? Mamar. Makamnya telah dijaga dan menggunakan marmar yang mahal ni, nampak mahal. Alhamdulillah dijaga rapi. Beliau adalah anak kepada Sultan Husin yang telah kiranya telah dihalau lah oleh British pada ketika itu. Jadi saya bacakan sikit maklumat yang berada di blog ataupun di internet. Saya bacakan sikit maklumatnya. Almarhum Sultan Husin Muhammad Shah, ini ayahanda kepada almarhum Sultan Ali, menjadi raja di Singapura setelah berlaku perebutan tahta dengan saudara yang lebih muda, iaitu Raja Abdul Rahman, iaitu setelah kemakatan Sultan Mahmud III pada tahun 1812. Dengan bantuan daripada Raffles serta sokongan kuat daripada Temenggung Abdul Rahman, yakni Temenggung Johor ketika itu, Tengku Husin telah ditabalkan sebagai Raja Singapura dengan gelaran Sultan Husin Muhammad Shah. Baginda juga dikenali sebagai Yang di-Pertuan Selat. Oleh kerana kuasa dan pengaruh Sultan Abdul Rahman, Sultan Johor Riau ketika itu, yang turut disokong oleh Raja Jaafar, iaitu Yang Tuan Muda Riau ke-6, sangat lemah, maka baginda tidak mampu berbuat apa-apa dengan apa yang sedang berlaku di Singapura. Kelemahan dan porak-peranda yang berlaku dalam Kesultanan Johor Riau ketika itu telah memberi peluang yang luas kepada Inggeris dan Belanda untuk memecah belahkan Melayu sesuka hati pada ketika itu. Jadi almarhum Sultan Ali sepatutnya mewarisi tahta ayahandanya Sultan Husin yang telah mangkat pada tahun 1835. Namun demikian,
Akibat daripada persaingan kuasa dengan Temenggong Johor ketika itu, dan juga gara-gara campur tangan daripada pihak British, Sultan Ali akhirnya hanya menguasai kawasan sekitar Sungai Kesang dan Sungai Muar sahaja. Setelah kemangkatan baginda pada 1877 dengan campur tangan Inggeris, ananda baginda Tengku Alam telah dipastikan tidak menaiki tahta lagi menggantikan ayahanda baginda. Dengan ini berakhirlah martabat anak cucu Sultan Hussein sebagai raja. Jadi itu sikit maklumat berkenaan dengan Sultan Ali lah. Jadi nenda baginda ini Sultan Ali adalah Sultan Mahmud III, merupakan raja dan yang di-Pertuan bagi Johor, Pahang, Riau dan juga Lingga. Cucu baginda Sultan Ali hanya menguasai sekitar Sungai Kesang dan Muara Muar sahaja. Jadi itulah dia punya sedikit maklumat lah. Nama penuh bagi Sultan Ali adalah Sultan Ali Ibni Almarhum Sultan Hussein Muhammad Shah, Ibni Almarhum Sultan Mahmud III, Ibni Almarhum Raja Abdul Jalil, yakni Raja di Baroh, Ibni Almarhum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, Ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil Shah IV, iaitu Bendahara Tun Habib Abdul Jalil yang menjadi bendahara semasa pemerintahan Sultan Mahmud. Jadi Sultan Mahmud mangkat di Julang. Jadi itulah serba sedikit ringkas. Sebenarnya sejarah Sultan Ali ni berkaitan dengan Sultan Johor, Kerajaan Negeri Johor lah, Kesultanan Johor, memang ada kaitan. Jadi saya pun hanya merujuk pada blog-blog yang menceritakan sejarah Sultan Hussein, iaitu anaknya Sultan Ali dan seterusnya. Sebab mereka masih ada keturunan yang sampai sekarang ada. Jadi kita cuma dapat maklumat itu sajalah. Kita tak nak menyentuh isu-isu keturunannya apa semua kan, apa yang terjadi, apa itu semua ketentuan Allah yang Allah dah tetapkan. Jadi apa yang berlaku lepas tu kita jadikan sebagai pengajaran dan sempadan untuk kita teruskan kehidupan kita di muka bumi Allah ni. Kita ni sebagai khalifah, jadi masing-masing ada dia punya tanggungjawab yang Allah berikan. Jadi di sekitarnya pun ada juga makam-makam kemungkinan kerabat. Wallahu alam, saya tak pasti. Kerabat lah, biasanya berkaitan dengan kerabat lah. Mungkin ni yang berbumbung ni mungkin anaknya ke, mungkin sebelahnya ni isterinya ke. Kita periksa satu-satu lah untuk kita kongsikan bersama, untuk kita mengenali kerabat ini. Ada tulis tak? Tak ada tulis. Ini perempuan. Ini perempuan. Dan ini perempuan. Ini lelaki. Ini perempuan. Dia ada tulisan pada batunya tapi kurang jelas. Dah tak nampak. Dia tak ada kaitan dengan nisan Aceh ke apa, tak ada. Isterinya tu ke? Yang sebelah ni. Ni isterinya lah. Sebelah makam Sultan ni adalah makam isterinya lah. Ini di sebelahan ni. Dan kawasan ni berpagar batu lah. Dipelihara oleh Kerajaan Negeri Melaka sebagai satu warisan lah. Warisan sejarah. Ini buku apa? Yasin. Oh, Yasin. Yasin tu kan. Okey. Jadi sampai di sini kita ajarkan Al-Fatihah kepada
almarhum Sultan Ali dan kaum-kaum kerabatnya yang meninggal di sini. Semoga arwah mereka dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Keliling ni pun banyak makam-makam lah. Sebelum ni dapat juga makam-makam. Makam ni terletak betul-betul di tepi jalan, Jalan Mumbai, betul di tepi jalan. Sebab tu ada suasana bising sikit lah. Okey, jadi itu saja. Jadi kita untuk pulang kita bagi salam. Assalamualaikum. Makin kuat. Makin kuat. Okey, jadi itu saja eksplorasi pada hari ini. Jangan lupa share, like video ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaatnya. Kepada yang baru jumpa channel ini, jangan lupa subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe juga. Untuk pengetahuan anda, untuk menjalankan eksplorasi ini memerlukan modal yang agak besar lah. Jadi sekiranya anda menonton video di channel ini, jangan lupa jangan skip iklan, kerana daripada iklan tersebut saya akan dapat sedikit bayaran daripada pihak YouTube, dan daripada bayaran itu saya akan jadikan modal untuk buat eksplorasi yang seterusnya. Selain itu, anda juga boleh menyumbang dana di dalam akaun yang tertera ini dengan walaupun anda menyumbang RM10 setiap seorang, saya anggap ia tetap sebagai amanah untuk saya teruskan eksplorasi yang seterusnya. Jadi saya dan akak saya mengucapkan terima kasih kepada yang menyumbang dana dan yang tidak skip iklan atau video, setiap video yang ada di channel ini. Jadi begitu, jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya dan akak saya mengucapkan ribuan terima kasih.